laksanakan akan semua perkara yang telah diperintahkan oleh Allah. Dengan hal keadaan yang sama, kita juga menghindarkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Seterusnya sudah pasti, kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan bersifat dengan ar-raja wal khauf, berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala di atas setiap perlakuan yang telah kita laksanakan, agar ianya diterima oleh Allah dan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan mereka-mereka yang bertakwa kepadanya. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini marilah sama-sama kita renungkan satu ayat yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Ghafir ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan doa kalian. Tuan-tuan, dalam ayat ini cukup mudah untuk kita faham. Fahamnya adalah dalam keadaan bagaimana kita perlu untuk memohon sesuatu itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam ayat ini Allah kata apa? Berdoalah kepadaku, ud'uni. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, apapun hajat yang kamu inginkan, fad'uni, mintalah dengan aku. Tuan-tuan, jangan sekali-kali kita minta sesuatu itu yang lain selain daripada Allah. Allah larang dan Allah tidak suka. Allah larang dan Allah tidak suka kepada perkara itu. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita hari ini, segala urusan kita hari ini, ia telah disusun oleh siapa? Allah. Daripada kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pencantuman pening antara lelaki dan wanita, bertukar menjadi darah, bertukar menjadi daging, sehingga terbentuk manusia. Sehinggalah tuan-tuan sekalian, dalam keadaan apabila telah sempurna membentuk manusia, Allah perintahkan pula malaikat untuk tiupkan roh kepada kita. Bergeraklah kita. Ini Allah susun, Allah bentuk, Allah cipta kita. Sampailah dalam keadaan Allah perintahkan kepada malaikat untuk tulis 4 perkara lagi, supaya kehidupan kita, tuan-tuan sekalian, berada dalam keadaan yang baik. Ditulis rezekinya, ditulis ajalnya, ditulis tentang kehidupannya. Semuanya ditulis dan dicatat, tuan-tuan sekalian, menunjukkan kepada kita Allah susun dah elok-elok. Tiba-tiba dalam keadaan kita pula, tuan-tuan, nak mengharapkan sesuatu, kita minta pula dengan orang yang lain. Tuan-tuan boleh bayangkan tak betapa hancurnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedihnya Allah Ta'ala itu. Bukan kita nak kata Allah tu begitu, tidak. Bagi Allah tidak ada masalah. Kalau kata hari ini, tuan-tuan sekalian, minta atau tidak terhadap sesuatu kepada Allah SWT, bagi Allah tidak ada apa-apa. Tidak ada kesan pun sedikit yang boleh mengurangkan tentang kehebatannya. Tidak ada. Tapi Allah masih lagi tetap memberikan, tuan-tuan sekalian, pengharapannya kepada kita, supaya dalam keadaan apa yang kita inginkan, ud'uni, mintalah denganku. Maka ketika itu, tuan-tuan sekalian, Allah jawab, astajib lakum, maka aku akan perkenankan doa kalian. Dalam ayat ni Allah beritahu, tuan-tuan, aku akan perkenankan doa kalian. Bermaksud
apa-apa yang tuan-tuan minta, apa-apa yang tuan-tuan doa, Allah jawab tak? Jawab. Sebab tu dalam keadaan suasana yang seperti ini, doalah tuan-tuan. Berdoalah. Kita tidak tahu daripada mana sudut yang mungkin Allah angkat doa itu. Kita tak tahu. Tetapi yang pasti tuan-tuan, kita yakin suasana ini akan berakhir kerana ada di antara kita yang berdoa dengan doa yang sama kita minta. Supaya Allah SWT yang pertamanya melindungi diri kita daripada perkara-perkara yang dinyatakan baras, junun, wal juzam, dan segala wabak serta penyakit. Tuan-tuan sekalian, yang kita minta semoga Allah SWT, tuan-tuan sekalian, mengangkat perkara ini. Sebab tu dalam bab doa-doa ini, tuan-tuan sekalian, Nabi sendiri SAW menyatakan kepada kita, riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, apa kata Nabi SAW, supaya kita minta isti'azah. Isti'azah ni apa tuan-tuan? Kita minta pertolongan supaya dijauhkan kita, supaya dijauhkan kita daripada perkara-perkara yang buruk. Macam isti'azah daripada iblis, daripada syaitan, ya, diajar kepada kita, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu yang diajarkan kepada kita. Jadi apa hal keadaan apa pun tuan-tuan sekalian, bacalah doa ini, jangan lupa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Baca. Jadi wabak yang seperti ini juga tuan-tuan sekalian Nabi ajar. Dalam satu doa tuan-tuan sekalian riwayat daripada Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadhu billahi min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini Nabi ajar. Doa ni tuan-tuan boleh hafal. Saya ulang balik tuan-tuan sini apa doanya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ta'awwadhu billah, mohonlah perlindungan dengan Allah, min jahdil bala, daripada beratnya cubaan. Jahdil bala, bala yang amat berat tuan-tuan sekalian, yang seperti inilah tuan-tuan sekalian. Ini satu benda, satu musibah tuan-tuan yang kita sendiri tuan-tuan sekalian tak boleh nak terima dah. Takut sangat tuan-tuan sekalian. Satu persatu tuan-tuan sekalian kita tengok di kalangan masyarakat kita terjebak dengan perkara ni. Ni tuan-tuan sekalian, nak ceritanya Allahu Akbar, begitulah hal keadaan yang berlaku. Kita hanya mampu untuk berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, ni dah apa? Ta'awwadhu billahi min jahdil bala wa daraqis syaqa, apa dia? Terjatuh ke dalam kesengsaraan, wa su'il qada yang buruk. Qada yang buruk artinya apa? Sesuatu ketentuan yang tidak baik. Kita minta perlindungan dengan Allah, supaya benda-benda yang ditetapkan oleh Allah tu dengan benda yang buruk, Allah jauhkan. Allah jauhkan. Mungkin tuan-tuan benda tu Allah dah takdirkan berlaku pada kita, tapi dengan sebab doa ni tuan-tuan, kita minta ta'awuz tadi ni, kita minta perlindungan, akhirnya Allah apa? Makbul. Allah tolak. Sebab tu jangan putus asa. Jangan. Selagi kita dah sebutkan hari ni hidup, tuan-tuan sekalian, jangan mudah putus asa. Dalam keadaan wabak dan seumpama dengannya, sakit dan seumpama dengannya, kesusahannya Allah beri tuan-tuan, jangan putus asa. Doa jangan putus. Semakin berat tuan-tuan sekalian, semakin kuat kita berdoa. Tuan-tuan, wa syamatatil a'da, dan kegembiraan musuh di atas musibah yang menimpa kalian. Ni juga kita minta dengan Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, benda-benda pandemik ni, kadang-kadang kita dengar ni mainan orang, kan? Orang semua ketawa tengok kita sekali ni, kadang-kadang ketakutan. Tak apalah tuan-tuan sekalian, kita minta dengan Allah supaya apa? Supaya kita diberikan perlindungan.
orang-orang yang buat jahat dengan kita ni tuan-tuan, semoga Allah memberikan pengajaran kepada mereka. Ini doa tuan-tuan sekalian. Sehinggalah dalam doa yang lain sendiri tuan-tuan sekalian, doa yang biasa kita baca. Apa dia tuan-tuan? Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa syarri ma lam a'mal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada keburukan sesuatu yang aku lakukan dan keburukan sesuatu yang belum aku lakukan. Keburukan yang sesuatu dinyatakan tuan-tuan sekalian daripada keburukan sesuatu yang aku lakukan. Kita sendiri pun kadang-kadang tak sedar tuan-tuan. Kita terjebak dalam perkara yang dinyatakan benda itu buruk, tapi kita tak sedar. Jadi tuan-tuan, jadi kita minta dengan Allah juga dalam perkara yang kita tak buat. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita ni jaga sungguh, jaga betul, tapi nak ceritanya kadang-kadang kena juga kat kita, padahal bukan kita. Ni tuan-tuan sekalian, kita tak salahkan orang, tak boleh. Tuan-tuan sekalian, itu namanya takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita telah berusahakan dengan keadaan yang baik, kita pasrah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah tuan-tuan sekalian, dalam doa yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan tuan-tuan sekalian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min 'adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Wa fi riwayatin wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang lain tuan-tuan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada ajiz. Ajiz ni tuan-tuan, lemah daripada segala perkara yang membawa pada kita kelemahan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita disuruh minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kelemahan-kelemahan kita hari ini dijaga, dilindung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita lemah tuan-tuan, kita tak berdaya, kita tak mampu untuk mengurus kadang-kadang semua urusan kita tuan-tuan. Dan kita minta dengan Allah SWT, dan Nabi ajar doa ini. Kemudian tuan-tuan sekalian, apa lagi? Wal kasal, juga daripada sifat kemalasan. Sifat malas ni tuan-tuan, semua orang ada tak? Ada tuan-tuan. Lagi-lagilah hujan macam ni, nak pergi tak pergi. Ini nak cari alasan. Hello, hujan lebat ini ya, jalan jam lah, tak jadi pergi. Nak cari alasan tuan-tuan sekalian. Malas. Ini tuan-tuan sekalian. Dan malas ni tuan-tuan, kita tu nak kata lah, kalau ada malas ni tuan-tuan sekalian, makan pun tak nak. Betul tak? Nah, ceritanya tuan-tuan bukan dengan kuliah lagi lah. Yang makan tu, kalau dah malas tuan-tuan, tak makan dia. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Sebab tu Nabi minta kita doa. Kemudian apa lagi? Wal jubni, sifat pengecut, takut. Kita kena berani tuan-tuan. Berani bukan dalam keadaan kita hari ini boleh mencabar gitu aja. Mana dia? Bukan. Tuan-tuan, jangan gitu, jangan sombong. Itu sombong. Ni tuan-tuan, takut ni macam kata kita berhati-hati. Setakat bawa kereta laju-laju hujan-hujan ni tuan-tuan, biasa je. Kita tak ada masalah. Tayar okey, semua okey, boleh aja. Tapi kita tetap apa? Berhati-hati. Kerana apa? Berhati-hati. Ini tuan-tuan sekalian, takut. Tuan-tuan sekalian,
Sifat takut ini juga tuan-tuan sekalian, pengecut ini kita kena hindarkan. Ya. Kadang-kadang baru ni dia berikan tentang apa tuan-tuan sekalian, ya, rumah yang selalu dia apa? Diketuk. Tuan-tuan pernah dengar isu ni? Wallahu alam. Tapi benar-benar terjadilah. Tapi bukan tempat kita. Tuan-tuan sekalian, ketuk. Pukul berapa? 11 malam. Kalau 11 malam tuan-tuan tempat saya, ramai lagi orang. Ramai lagi orang. Saya tak tahu lah taman ni. Pukul 11. Kalau tempat saya 11 malam, ramai lagi orang tuan-tuan. Ni. Waktu saya tengok, iya kat iya ni. Pukul 11 orang ketuk dah takut ni. Ha, dah ketuk, tengok tuan-tuan sekalian, tak ada orang. Takut tak? Takut. Tapi saya kata ke anak-anak, jangan takut, tenang aja. Kita ada Allah. Tapi kerana benda ni tuan-tuan menguasai dia, tuan-tuan sekalian, padahal ni tak ada benda pun. Tuan-tuan, sampai saya balik pukul 11 tuan-tuan, ketuk pintu. Tak ada buka pintu. Ketuk 2-3 kali. Shh, dengar suara. Diam. Ini bapa kau balik dah, buka pintu. Tuan-tuan, inilah cerita tuan-tuan sekalian. Kenakan saya. Inilah bahana ketuk pintu tuan-tuan. Takut sangat. Sampai bapa sendiri balik pun tak nak buka pintu. Allah, sampai buka tingkap tengok. Oh betul bapak aku balik, baru buka. Ini yang berlaku tuan-tuan. Takut. Jangan ketuk sangat. Jadi tuan-tuan dan tuan sekalian, baca doa ni. Ni yang Nabi ajar ni. Supaya kita terhindar daripada perkara-perkara yang seperti itu. Kemudian tuan-tuan sekalian, apa lagi yang Nabi ajar? Wal harami wal bukhli, iaitulah lemah kerana tua. Tuan-tuan, jangan takut lemah kerana apa? Tua. Jangan. Tuan-tuan ni dah tua ke belum? Apa macam tak dengar ni? Dah tua dah kan? Tua dah tuan-tuan. Maknanya lemah dah? Kan? Lemah dah? Taklah lemah mana. Kan? Steady lagi. Tapi sifat ketuaan kita itu yang menyebabkan kita jadi apa? Lemah. Kita rasa macam biasa tuan-tuan. Tetapi kerana ketuaan kita itulah yang menyebabkan kita rasa lemah. Tak terdaya. Tetapi jiwa kita rasa tak seperti itu. Tuan-tuan, kau dengan saya ini tuan-tuan sekalian, saya rasa apa? Muda je, saya tak rasa apa. Ini tuan-tuan sekalian, saya rasa muda je, relax je tuan-tuan sekalian. Ni, bawa kereta pun steady je. Tapi dah kita je sekarang ni tuan-tuan, tak macam dulu. Bawa kereta je tuan-tuan, sampai kulai sedenak, mata dah apa? Dah ngantuk dah. Kalau dulu KL tu relax lagi. Tapi jiwa kita steady tu tak benda. Tapi suasana tu yang membentuk kita jadi itu. Itu bukti tuan-tuan dalam keadaan kita tua hari ni menjadikan kita lemah. Cedok. Mudah-mudahan dengan sifat ketuaan kita yang berlaku itu secara semula jadi tuan-tuan sekalian, kelemahan itu tidak terjadi. Ni kena minta tuan-tuan, kena minta. Benda ni semua akan berlaku. Jadi nak tak nak kita kena kawal dengan keadaan kita minta dengan Allah SWT, termasuklah kekikiran. Kekikiran ni apa? Kedekutan. Kan? Kedekutan, kebakhilan, kekikiran. Ini dia. Minta tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Benda yang Allah beri ni tuan-tuan sekalian, semuanya anugerah Allah untuk kita. Dan kita kena ingatlah apa yang Allah beri hari ini. Kita kena beri juga untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap benda yang Allah beri pada kita tuan-tuan sekalian, tak semestinya menjadi milik kita. Jadi kita kena agihlah kepada mereka-mereka, kepada mana-mana sumber yang mungkin memerlukan perkara tersebut. Kemudian tuan-tuan sekalian, apa kata Nabi lagi? Wa'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung pula daripada azab apa? Kubur.
Allahu Akbar, tuan-tuan. Kubur ni semua orang akan masuk, tuan-tuan. Takkan ada yang tidak masuk. Sehingga di kalangan orang alim terdahulu, tuan-tuan, orang alim terdahulu, ada di antara mereka sampai membuat kubur di depan rumah mereka. Membuat apa? Kubur di depan rumah mereka. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Kenapa? Sebab nak menunjukkan, tuan-tuan sekalian, supaya mereka ni sentiasa mengingat akan kematian. Ini orang dulu, tuan-tuan sekalian. Orang dulu. Kalau dulu, tuan-tuan sekalian, cerita kubur ni, takut tak? Kau takut tak cerita kubur? Biasa je, Ustaz. Dia orang sekarang ni, bukan orang dulu. Orang dulu, tuan-tuan, cerita kubur je apa? Takut. Lalu kubur je apa, tuan-tuan? Takut. Ini, tuan-tuan. Tapi sekarang tak jadi dah. Tak jadi. Sampai tempat taman saya, tuan-tuan, kan? Dengan Taman Cahaya Mas Said, tuan-tuan pernah pergi Pasir Gudang? Kan? Politeknik Johor Bahru, Taman Cahaya Mas Said, kan? Kubur orang Islam, kubur orang Kristian, sebelah tu taman saya, Kota Masai. Ini, tuan-tuan sekalian, ni dua taman, tengah-tengah tu kubur. Dan tengah-tengah kubur tu, tuan-tuan sekalian, sekarang ni pula kubur Islam, kubur Kristian, tengah tu pula ada rumah lagi, perumahan. Sampai sekarang tak ada orang duduk lagi, tuan-tuan. Bila nak jalan projek ni? Hati nak tergerak juga, tuan-tuan. Ni kalau ada rezeki beli rumah sini bagus. Memang hari-hari ingat apa? Memang hari-hari ingat mati, tuan-tuan sekalian. Tengok kanan kubur orang Islam, tengok kiri kubur orang apa? Orang Kristian. Masya Allah. Ni, tuan-tuan, tapi saya ajak anak saya pergi tengok rumah contoh. Tak payahlah ya. Tak payahlah. Cari rumah lain je lah, dia kata. Ni, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada cubaan kehidupan dan kematian. Ini lagi lah. Kita pasti akan menerima pelbagai perkara-perkara cubaan kehidupan. Ini pasti, tuan-tuan. Celik je mata, sampai kita tidur semula, akan macam-macam perkara-perkara yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak nak kata, tuan-tuan sekalian, perkara-perkara yang seperti ini. Kadang-kadang kenikmatan yang Allah beri pada kita ni, tuan-tuan sekalian, ya, kita rasa teruja dengan perkara itu. Tanpa kita sedar dalam diri kita ni, tuan-tuan, ada sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang Allah beri pada kita dan nisbah keduniaan. Tuan-tuan, hari ini telefon yang paling canggih sekali, telefon apa? Oppo, iPhone, paling bagus okey. Gini, tuan-tuan, hari ini saya nak bagi iPhone ni pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak? Tuan-tuan nak? Nak tak? Okey, kereta saya ada ni, ada 20 set iPhone. Kalau tuan-tuan nak, boleh. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Tuan-tuan telinganya kena pekak. Tuan-tuan nak telefon boleh. Syaratnya apa? Telinga tuan-tuan kena apa? Kena pekak. Tuan-tuan dapat telefon ni, telinga pekak. Itu syarat dia. Boleh tuan-tuan nak terima tak? Tak nak tolak. Pasal pula telefon paling canggih ni, tuan-tuan tak nak ke? Kenapa tuan-tuan tak nak terima? Telefon canggih. Hello. Telefon canggih ni, iPhone, hello. Telinga tak dengar. Tuan-tuan, telefon tadi tuan-tuan kata paling mahal, paling canggih kan? Rupa-rupanya telinga kita ni lagi apa? Lagi mahal, tuan-tuan sekalian. Sedangkan kita dapat benda ni, tuan-tuan beli berapa ribu? Telinga tuan-tuan ni tuan-tuan beli berapa ribu? Berapa ribu bang beli?
20,000. Free of charge tuan-tuan. Sejarah yang ada dah Ustaz. Dengar lagi. Tuan-tuan. Nampak? Kita tak sedar. Ni, gigi. Gigi ni tuan-tuan, kan? Sampai ada setengah orang dia gari gigi dia tu. Bukan gari, apa nama? Dia tahu apa nama tu? Besi logam ke apa? Besi logam ni tuan-tuan sekalian, mahal ke berapa? Ha? Mahal? Masya Allah tuan-tuan. Nampak tak? Orang sanggup berhabis duit semata-mata nak tengok apa? Gigi dia apa? Gigi dia tu. Orang tak fikir besi tu berapa ribu. Tuan-tuan jangan tak fikir lah. Tapi dia lebih utamakan apa? Gigi dia. Maknanya gigi dia tu dengan besi ni mana lagi mahal? Gigi. Ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak sedar perkara ni. Benda yang Allah beri pada kita dia tuan-tuan kadang-kadang lebih berharga. Tapi itulah kadang-kadang tuan-tuan cobaan yang Allah beri pada kita. Cobaan yang kehidupan kita Allah beri kita di tuan-tuan sekalian. Mata yang mampu untuk dilihat ni kita gunakan pada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lihat. Telinga yang kita sepatutnya dengar ni tuan-tuan, kita gunakan untuk mendengar perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Begitu juga dengan tangan, kaki dan segala macam yang lain. Benda-benda ni tuan-tuan kita dapat percuma. Ni sebabnya percuma lah. Mana ada bayar. Tuan-tuan. Allah tidak pernah minta pun tuan-tuan sekalian duit daripada kita untuk bayar. Tak ada. Tetapi tuan-tuan sekalian fungsinya itu terlalu besar. Namun tuan-tuan sekalian kadang-kadang kita gunakan fungsi itu ke jalan yang tidak sepatutnya. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana Allah SWT. Kalau kita boleh bayangkan itulah tuan-tuan sekalian. Tadi kita kata bagi Allah tak ada masalah. Tapi nak ceritanya tuan-tuan dalam keadaan Allah beri kita percuma lagi tuan-tuan sekalian, free. Tapi kita gunakan perkara yang tidak sepatutnya. Tuan-tuan boleh bayangkan. Tuan-tuan beli line internet. Sekarang ni kan gitu. Budak-budak belajar kat rumah. Kan? Data si habis je tuan-tuan sekalian. Macam mana dia nak belajar? Beli. Sebab nak belajar. Tiba-tiba digunakan pada perkara yang apa? Yang tak betul. Macam mana perasaan tuan-tuan? Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebuah cubaan tuan-tuan sekalian. Ujian. Ya Allah beri kepada kita. Itu baru ujian kehidupan. Belum lagi ujian kematian yang pastinya tuan-tuan sekalian realiti hakikatnya pasti ada. Ini pasti ada. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan sekalian kita terabai dengan perkara itu. Sebab tu kita nak minta baca doa ini supaya kita sentiasa terpelihara. Sehingga dalam riwayat yang lain, tuan-tuan Nabi sebut ada dua lagi doa. Apa dia? Wadalla'id dain wa ghallabatur rijal. Iaitulah aku berlindung denganmu daripada apa? Dikelilingi hutang. Nak kata hutang ni tuan-tuan, semua orang ada hutang lah. Mesti ada hutang. Ini tak banyak sikit. Memang tak boleh nak lepas tuan-tuan sekalian. Tapi kita minta lah daripada Allah. Supaya apa? Supaya kita sentiasa dilindungi daripada perkara-perkara tersebut. Dan last sekali apa dia? Kemenangan ke atas orang lain yang memaksa kita. Tekanan daripada orang lain yang memberikan paksaan kepada kita ni tuan-tuan. Baca doa ni. Ni. Apa dia tadi tu? Wa ghalabatir rijal. Baca. Ini tuan-tuan insya-Allah orang yang nak melakukan kezaliman kepada kita, ianya akan dihindar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Allah dia akan jawab. Cuma kadang-kadang kita merasakan ianya apa? Lambat. Seperti mana janji Allah Taala kepada kita. Sesungguhnya Allah akan berikan kemenangan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemenangan itu terlalu dekat sangat. Tapi dekatnya sampai sekarang tuan-tuan sekalian.
kita tak nampak lagi seperti mana yang telah diasaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan. Dalam perkara ini kita tengok satu ayat dalam surah Baqarah, Allah sebut. Apa Allah kata? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'in idza da'an. Dan apabila para hambaku bertanya kepadamu tentangku, artinya tuan-tuan sekalian, Allah beritahu, dan apabila mereka para hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, Allah cakap dengan Nabi, kalaulah hamba-hambaku tanya pasal aku ni, maka jawablah, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat dengan kamu. Tuan-tuan, Allah sangat dekat dengan kita. Dekat sangat, tuan-tuan sekalian. Kita jangan merasakan Allah itu jauh dengan kita. Jangan, tuan-tuan. Allah itu akan sentiasa berada untuk membantu di kalangan hamba-hambanya, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita merasakan perkara itu berlaku pada diri kita, ya Allah itu dekat dengan kita, kenapa kita cuba untuk menjauhkan diri dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin hari ini kita terpaksa menjarangkan diri dalam solat, tuan-tuan sekalian, dengan sebab perkara yang berlaku hari ini, kenapa kita pula perlu jauhkan diri kita dengan Allah? Tidak sepatutnya berlaku. Jaga, ya jagalah. Tapi kita tetap perlu menghamparkan diri kita setiap masa. Sekarang ni tuan-tuan, setiap masa. Kita tak boleh nak lalai, kita tak boleh nak biar, kita tak boleh nak kata apa. Sekarang ni kita semakin dekat dan terus mendekatkan diri dengan Allah. Walau dengan kadar apa sekalipun, tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan, kita jangan fikir orang lain. Allah tak apalah, nanti orang lain buatlah. Jangan fikir orang lain, tuan-tuan sekalian. Kalau bukan kita yang mulakan, kita nak harap siapa? Ini tuan-tuan sekalian. Kalau bukan kita yang mulakan, kita nak harap siapa? Tuan-tuan sekalian. Jadi kalau masing-masing di dalam diri orang Islam hari ini beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam diri dia, akulah yang akan mendekatkan diri dengan Allah SWT. Minta dengan Allah bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Kalau semua ada sifat seperti ini, tuan-tuan boleh bayangkan, maka seluruh manusia yang beriman akan buat benda yang sama. Dia tidak akan mengharap kepada mana-mana orang. Diri sendiri mendarah tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan sekalian. Kira peluang itu Allah buka secara sama. Siapa yang minta aku bagi? Ini tuan-tuan, kenapa kena ada rasa dalam diri Allah tak pandang? Tak, ni ayat ni. Inni qarib, aku dekat dengan kamu. Sehingga tuan-tuan, Allah jawab apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sampai Allah kata apa? Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Selesai dah, tuan-tuan. Selesainya apa? Allah jawab dah. Siapa yang minta, aku akan jawab. Cuma Allah tak cakap Aisyah dapat. Allah tak kata gitu. Cuma aku akan jawab. Maksudnya tuan-tuan, apa pun yang kita minta, Allah akan berkenankan. Buktinya, tuan-tuan tengok balik sejarah hidup kita. Ya Allah, baik. Agak-agak ada tak, tuan-tuan, yang tuan-tuan minta dengan Allah, Allah dah bagi? Ada tak? Banyak ke sikit? Sikit? Allahu Akbar, tuan-tuan. Banyak, tak terkira, tuan-tuan. Sikit je lah, Ustaz, saya baru minta kahwin, dapatlah baru itu je, lain tak dapat lagi. Apa yang dapat? Dua tak dapat lagi, tiga tak dapat lagi. Dipikir gitu pula. Jangan, tuan-tuan. Allah berkenan dah kan. Tuan-tuan nak lebih, sabarlah dulu.
Tunggu masanya. Kalau dah jodoh, tak, ke mana? Tuan-tuan dia yang tak sabar. Kena sabar tuan-tuan. Tenang, Allah akan beri. Kalau tak tahu ni, bila? Terdepan. Kalau tak terdepan, ya terdepan. Kalau tak juga, ya nanti nak mati lah Ustaz. Tuan-tuan, kita tak tahu. Tapi Allah bagi tak? Bagi. Bukan betul tuan-tuan sekalian. Ini janji Allah. Tuan-tuan kena ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah memungkiri apa? Allah tak mungkin janji tuan-tuan sekalian. Kalau dia kata bagi, dia bagi. Cuma masa yang menentukan. Allah nak tengok kita. Kadang-kadang benda itu berubah. Berubahnya apa tuan-tuan? Kerana kita juga. Kerana kita tak sabar. Kerana kita terlalu kelojoh. Kerana kita hari ini tuan-tuan membuat sesuatu benda yang Allah nak bagi dah ni. Tapi dengan sebab tuan-tuan yang kita buat sesuatu, menjadikan Allah apa? Allah tarik balik tuan-tuan sekalian. Sebab tu, tengok diri kita semula. Kenapa doa kita tidak dipandang oleh Allah? Sebab tu ada orang dia jumpa Syekh Ibrahim Adham radhiyallahu taala. Cerita ni tuan-tuan sekalian Imam Nawawi bawa dalam hadis dia. Sebagai satu syarah. Tuan-tuan sekalian satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sekalian, ya, tentang apa? Tentang doa yang ditolak. Doa yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan. Seorang dia nampak Syekh Ibrahim datang tengah pasar tuan-tuan sekalian, dia datang. Tanya, "Wahai tuan, kenapa doa saya tidak dipandang oleh Allah?" Tanya. Direct tuan-tuan sekalian. Sedangkan banyak lagi doa yang Allah beri dah, tapi dia merasakan dirinya ada lagi benda yang Allah tak pandang dia, tuan-tuan sekalian. Lalu tuan-tuan sekalian, apa Syekh kata Syekh Ibrahim Adham? Doa kamu tidak dipandang oleh Allah Ta'ala adalah kerana hati kamu buta. Allah tak pandang doa kamu kerana apa? Kerana hati kamu buta. Ini tuan-tuan. Sebab saya kata tadi, kadang-kadang kita tak perasan punca Allah tak pandang, tak ingat doa kita ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab apa? Kita ni. Hati kita buta. Hati kita buta ni tuan-tuan. Kita tak nampak apa. Benda-benda yang sepatutnya kita buat, kita tak buat. Tu yang Allah nak bagi dah dekat, dah nak bagi dah. Tapi ada satu benda, hati kita buta tuan-tuan. Allah tarik balik. Dari faktor yang menyebabkan hati buta ni, tu kenapa hati? Apa yang Syekh Ibrahim Adham kata? Hati kamu buta sebab 10 perkara. Ini tuan-tuan. Saya sebut secara ringkas je lah. Yang pertama apa dia? Kamu kenal Allah, tapi kamu tak pernah tunaikan hak dia. Ingat tuan-tuan. Ya? Kamu kata kenal Allah, tapi kamu tak tunaikan hak dia. Kedua, kamu kenal Nabi, tapi kamu tak pernah apa? Melaksanakan sunnahnya. Tuan-tuan sekalian. Ini tak bahas ni. Ini sebut matan je ni, tuan-tuan. Yang ketiga apa dia? Kamu tahu iblis itu musuh kamu, ya, tapi kamu tidak pernah menghindarkan diri daripadanya. Kamu tahu iblis itu musuh kamu, tahu dah kan? Kau tak tahu? Tahu tuan-tuan. Tapi kenapa kita tidak pernah hindarkan diri kita daripada dia? Keempat, kamu tahu syurga. Tuan-tuan tahu syurga? Tahu. Mesti tahu. Tetapi kamu tidak pernah beramal untuk masuk ke dalamnya. Kelima, kamu tahu neraka, tapi kamu apa? Beramal untuk masuk ke dalamnya. Apa tuan-tuan? Yang keenam apa dia? Kamu tidur. Dan kamu apa? Tidur. Kamu tidur, kamu bangun. Apabila kamu bangun, kamu sibuk mencerita tentang keaiban orang lain. Allah.
hati betul tuan-tuan. Lagi apa tuan-tuan? Apa lagi? Kamu tidak pernah bersedia untuk menghadapi kematian. Ini. Kita tidak pernah apa? Bersedia. Ketujuh apa dia? Kamu bawa jenazah pergi ke kubur. Kamu tidak pernah mengambil pengajaran daripadanya. Apa lagi tuan-tuan? Kamu baca Quran. Kamu baca Quran, tapi kamu tidak pernah beramal dengannya. Dan last kali ni tuan-tuan, Allah beri nikmat kepada kamu, tetapi kamu tidak pernah bersyukur di atas nikmatnya. Ini tuan-tuan. Saya sebut benda ni tuan-tuan sekalian, dalam slot Yadir tu baru ni saya ada situ tuan-tuan, slot yang pertama. Ada 5 seri saya keluar tuan-tuan dalam slot Yadir tu. Seri yang pertama saya sentuh bab syukur ni tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh buka baliklah buka Yadir tu tuan-tuan sekalian. Ini jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, kita kata kita syukur, tapi sebenarnya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Last kali saya nak sebut pada tuan-tuan dalam surah Al-Hashr, Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Tuan-tuan, dalam ayat ini Allah sebut dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni golongan Muhajirin dan Ansar, berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah keampunan kepada kami dan juga saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami. Janganlah engkau menjadikan perasaan dengki dalam hati-hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Mengasihani." Tuan-tuan tengok dalam bab doa ni, jangan kita doa untuk diri kita saja. Jangan berdoa untuk apa? Diri kita saja. Kalau dalam ayat ni tuan-tuan sekalian, bagaimana sikap orang-orang Muhajir, sikap orang-orang Ansar dalam keadaan mereka ni semua tuan-tuan sekalian dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak lupa untuk mendoakan kebaikan, kesejahteraan orang-orang yang sebelum mereka. Dalam keadaan mereka ni telah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian. Maknanya tuan-tuan, kita doakan orang yang sebelum kita. Dan hari ini tuan-tuan sekalian pastinya banyak dan ramai lagi orang yang memerlukan doa-doa kita, tuan-tuan sekalian. Banyak. Terutama kepada mereka-mereka yang ditimpa musibah. Kalau dulu di Palestin, di Syria, di Kashmir, di tempat-tempat negara umat Islam ditindas, tuan-tuan sekalian. Di China baru ni, di mana? Uyghur. Ni tuan-tuan. Uyghur. Ni tuan-tuan sekalian. Nampak? Ni. Bagi mereka tidak ada apa-apa kekuatan yang ada pada mereka, tuan-tuan sekalian. Tetapi tuan-tuan sekalian, kita boleh bantu mereka dengan apa? Doa. Ada sahabat saya, tuan-tuan sekalian, positif COVID. Jadi kita ni pakat-pakat jom bantu. Sebab dia sekeluarga kena. Anak nombor 2 je tak kena. Begitu tuan-tuan. Anak nombor 2 je tak kena. Yang lain, mak, adik-beradik, semua kena. Anak nombor 2 je tak kena, tuan-tuan sekalian. Kan? Cuma doktor tengah cari sekarang ni, dia ni daripada mana, kluster mana, punca mana tu, doktor tak jumpa. Dia pun pelik, tuan-tuan sekalian. Sebab saudara mara dia ni, kan, semuanya negatif tak kena. Itu yang pelik, tuan-tuan sekalian. Jadi kita ni dah pakat lah kawan, tuan-tuan. Buat duit lah. Dia bawa semangat
Ya, dia dalam tu. Dia tulis apa tuan-tuan? Minta maaf sahabat-sahabat, tuan-tuan guru sekalian, dia kata. Apa dia kata? Saya tidak mengharapkan wang ringgit untuk dikumpul. Tetapi saya dalam keadaan sekarang ini mengharapkan apa? Motivasi dan doa daripada tuan-tuan guru semua. Allah Akbar tuan-tuan. Nampak? Dia tu tuan guru dah. Tuan-tuan orang alim dah. Tapi dia sama tuan-tuan sekalian. Dia berharapkan kita ni, orang lain ni, sama-sama doakan tuan-tuan sekalian. Lepas tu tuan-tuan sekalian, saya sengaja bawa tajuk ni malam ni. Supaya kita tahu peranan dan fungsi doa ni tuan-tuan sekalian. Dan jangan doa untuk kita saja, doalah untuk sekalian umat Islam. Tidak kira di mana kita berada, khususnya dalam keadaan kita menghadapi wabak yang seperti ini, insya-Allah. Semoga Allah Taala memakbulkan doa tuan-tuan untuk mengangkat perkara ni dan kita kembali seperti biasa, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu, semoga ada kebaikan untuk kita bersama. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hadzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin wassalamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa na'udzubika min 'adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatin nisa wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil masiihil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jadab min sayyi'il asqam ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was sami'un 'alim. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghaffarallahu lana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.